Pada 26 Jun 2025, satu lawatan akademik telah diadakan ke Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang bertempat di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu. Bertajuk Perlindungan Keselamatan Sosial Perburuhan di Malaysia, lawatan ini dirancang sebagai sebahagian daripada aktiviti pengukuhan pembelajaran bagi kursus dinamika perburuhan dan isu-isu kontemporari. Lawatan ini memberikan pendedahan dan peluang untuk memahami secara langsung pelaksanaan sistem keselamatan sosial di Malaysia serta peranan Perkeso dalam melindungi kebajikan tenaga kerja sejajar dengan topik penting dalam kursus. Objektif utama lawatan ini adalah untuk mengenal pasti peranan dan fungsi utama Perkeso dalam menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja di Malaysia, untuk mengkaji isu-isu perburuhan yang dibincangkan semasa lawatan ke Perkeso dan untuk mengaplikasikan teori dan konsep yang dipelajari dalam kursus dinamika perburuhan dan isu-isu kontemporari terhadap pemerhatian semasa lawatan. Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso ditubuhkan pada tahun 1971 di bawah Kementerian Sumber Manusia bagi melaksanakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Objektif utamanya ialah untuk menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja sekiranya berlaku kemalangan, keilatan, kehilangan upaya kekal atau kehilangan pekerjaan. Antara fungsi utama Perkeso termasuklah menawarkan skim perlindungan seperti skim bencana pekerjaan, skim keilatan, skim insurans pekerjaan, serta skim keselamatan sosial suri rumah. Perkeso juga menyediakan pelbagai faedah kewangan dan perkhidmatan pemulihan untuk membantu pekerja kembali bekerja. Selain itu, Perkeso mengandalkan platform My Future Jobs yang memadankan pencari kerja dengan majikan serta menyediakan latihan semula bagi meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja. Dari segi kepentingan, Perkeso berperanan mengurangkan beban kewangan pekerja dan keluarga mereka, memberi jaminan pendapatan semasa krisis dan menyokong kestabilan sosial serta ekonomi negara melalui perlindungan yang menyeluruh dan inklusif. Setibanya kami di Perkeso, kami disambut dengan penerangan penuh makna tentang peranan Perkeso bukan sekadar agensi, tetapi pelindungan kepada jutaan pekerja. Di sini kami melihat bagaimana setiap angka daripada pekerja yang mencarum secara aktif di seluruh Sabah. Kami juga dibekalkan buku panduan daripada pihak Perkeso agar lebih memahami setiap akta yang dibentangkan pada waktu itu. Satu fakta menarik telah kami pelajari adalah bahwa pelajar juga boleh mencarum di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri dan juga Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah. Setakat ini pada Jun 2025, Sabah telah mencatatkan seramai 331,641 pekerja aktif yang mencarum dengan Perkeso. Ini bermakna lebih 300,000 warga pekerja di negeri ini dilindungi di bawah skim keselamatan sosial negara. Dalam masa yang sama, terdapat lebih 197,000 pekerja asing yang juga diberi perlindungan. Di sini kita dapat lihat bahwa Perkeso juga melindungi pekerja asing yang bekerja di Malaysia di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4. Setelah itu, kami telah mengadakan lawatan ringkas ke Wisma Perkeso Kota Kinabalu bagi meninjau proses urusan kerja yang dijalankan oleh para petugas di sana. Bukan itu saja, Perkeso turut memainkan peranan penting dalam membantu individu yang memerlukan dengan menyediakan sokongan penempatan pekerjaan. Sistem insurans pekerjaan atau SIP menyediakan faedah kewangan dan juga sokongan kepada pekerja yang hilang pekerjaan. Manakala My Future Job, iaitu adalah platform daripada Perkeso, adalah platform yang berguna untuk pekerja mencari pekerjaan dan juga berhubung dengan majikan.
Semasa lawatan kami ke Perkeso Kota Kinabalu, kami diberi penerangan tentang beberapa isu penting yang sedang dihadapi. Terdapat pindaan terbaru pada Akta Perkeso yang bertujuan memperluaskan perlindungan sosial kepada lebih ramai pekerja. Kementerian Sumber Manusia menerusi Perkeso akan menguatkuasakan siling gaji baharu untuk caruman bermula hari ini. Ini susulan pindaan kepada Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4 dan Akta Sistem Insyuran Pekerjaan 2017, Akta 800 melibatkan peningkatan had siling gaji bagi caruman daripada RM4,000 kepada RM5,000 sebulan. Perkeso sedang merancang pelan tindakan untuk masa depan. Perkeso komited untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang diamanahkan kerajaan demi kesejahteraan rakyat. Antaranya adalah meningkatkan kemahiran tenaga kerja tempatan, memperkasakan belia dan golongan rentan atau vulnerable group, mengukuhkan pasaran buruh negara, melonjakkan pertumbuhan ekonomi dan meluaskan jaringan perlindungan keselamatan sosial. Pengurusan kecacatan menjadi fokus utama bagi memastikan pekerja yang mengalami kecacatan mendapat sokongan dan pemulihan yang berterusan. Statistik terkini menunjukkan peningkatan pencarum aktif Perkeso di Sabah. Jumlah pencarum berdaftar Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melonjak hampir 6 kali ganda bagi suku pertama 2024 berbanding tempoh sama tahun lalu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan pencarum Perkeso ketika ini seramai 471,000 orang. Data utama Perkeso Sabah pada Jun 2020. Lebih 90,000 pekerja domestik masih belum mendaftar dan mencarum dengan Perkeso. Mereka adalah antara kalangan pemandu pribadi dan pembantu rumah tempatan. Mutual benefit ditekankan sebagai asas hubungan yang saling menguntungkan antara pekerja majikan dan Perkeso. Keselamatan sosial menjadi sistem sokongan penting bagi melindungi pekerja daripada risiko kewangan akibat kemalangan atau penyakit. Kesemua isu ini membantu kami memahami peranan Perkeso dan cabaran yang mereka hadapi dalam memastikan perlindungan sosial di Malaysia terus relevan dan berkesan. Secara keseluruhannya, kumpulan kami berpandangan bahawa lawatan ke Perkeso merupakan pengalaman pembelajaran yang amat bermakna. Ia membantu memperkukuh pemahaman kami terhadap sistem perlindungan sosial serta peranan penting Perkeso dalam menjaga kebajikan pekerja di Malaysia. Secara peribadi, saya semakin menyadari betapa pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja, khususnya ketika berdepan bencana pekerjaan atau kehilangan punca pendapatan. Lawatan ini membuka perspektif baharu tentang cabaran sebenar yang dihadapi oleh golongan pekerja, terutamanya dalam sektor tidak formal.
Pengalaman ini juga sangat bernilai sebagai persediaan untuk kerja dalam bidang hubungan industri kerana kefahaman terhadap isu perburuhan dan keselamatan sosial membolehkan kami lebih bersedia untuk menangani isu tenaga kerja dengan lebih adil, peka dan berpengetahuan. Lawatan kami ke Perkeso di Kota Kinabalu telah membuka minda saya tentang peranan besar keselamatan sosial dalam dunia pekerjaan. Antara isu utama yang diketengahkan termasuk pindaan akta terkini, usaha pengurusan kecacatan dan peningkatan jumlah pencarum aktif. Saya mula menyadari bahawa Perkeso bukan sekadar memberikan perlindungan kewangan tetapi turut memulihkan keyakinan dan keupayaan pekerja untuk berdikari semula. Sebagai pelajar dalam bidang hubungan industri, pengalaman ini amat bermakna kerana ia menghubungkan teori yang dipelajari dengan realiti sebenar di lapangan. Saya berharap kesedaran terhadap keselamatan sosial akan terus diperkasa demi kesejahteraan semua lapisan pekerja. Lawatan ini telah mengajar saya tentang pendedahan kepada fungsi sebenar agensi kerajaan, iaitu saya dapat melihat secara langsung bagaimana Perkeso melindungi kebajikan pekerja melalui skim perlindungan sosial seperti skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Saya turut diberi peluang untuk memahami aliran kerja dalaman daripada pengurusan tuntutan sehinggalah kepada pemulihan pencarum. Ia membuka mata saya tentang kepentingan pentadbiran yang cekap dalam sektor awam. Saya berharap agar dengan ilmu yang diberikan ini, saya dapat berkongsi kepada orang di sekeliling saya tentang betapa pentingnya perlindungan keselamatan sosial dalam kehidupan pekerjaan. Hello semua, nama saya Savita Napong Paganisa, nombor metrik BA 22110233. Melalui pengalaman saya ini, saya telah mengasah kedalaman pemikiran kritikal dengan mempelajari analisis situasi secara lebih mendalam dengan mengenal pasti punca masalah serta menilai kesan tindakan secara objektif. Pelajaran utama yang diberi ialah kepentingan kemahiran menyelesaikan masalah dengan beretika, iaitu berkomunikasi secara berkesan dengan pasukan dan juga menguruskan masa dengan baik untuk mencapai matlamat. Pengalaman ini juga mengajar saya untuk sentiasa bersedia menerima maklum balas dan juga menggunakan maklum balas tersebut sebagai ruang penambahbaikan diri. Dari segi kaitan dengan perkembangan diri dan kerjaya pula, pengalaman ini dapat meningkatkan keyakinan diri saya dalam menghadapi cabaran di tempat kerja serta memupuk sikap proaktif dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Ia juga membantu saya membina kemahiran insania seperti kepimpinan, kerjasama dan juga keupayaan menyelesaikan diri dengan situasi yang amat penting dalam perkembangan kerjaya pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.